Kisah seram boleh berlaku di mana saja. Ada yang disebabkan sifat dengki dan ada yang disebabkan punya sejarah tersendiri. Dan ada yang menjadi misteri sehingga kini. Tepat pada pukul 12 malam. And then tiba-tiba dia pun pegang tangan orang kat belakang. Allah. kau tahu tak, aku nampak apa? Kau nak mati ke? Dia menari tu, dia terpanggil-panggil macam tu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana setia bersama Santai Chill. Okey, jangan lupa like, share dan subscribe untuk sokongan anda kepada kami, dan yang dah subscribe terima kasih banyak-banyak dan sentiasa support kami dari awal hingga akhir. Okey, so yang mana tengah tengok, nanti dah habis tengok, jangan lupa komen dekat bawah sekali. Okey, kita dah ada banyak pemanggil guys. Okey, daripada Sabah, Kelantan, Johor, Negeri Sembilan, Selangor, banyak lagi. Selangor ada ke? Aku pun tak tahu. Okey, kali ni dari mana guys? Kita nak tahulah cerita kali ni seram ataupun tidak. Dia kadang-kadang seram, cuma yang mengalami tu akan tahu rasa seramnya macam mana. Jadi kat sini kita nak tahu sikit perkongsian cerita yang misteri daripada siapa hari ni kita tak tahu. Agak-agaknya caller ni dari mana? Jom kita dengarkan. Assalamualaikum. Salam. Dari mana? Dari Kuala Lumpur. Dari Kuala Lumpur guys. And ni satu-satunya wakil tunggal daripada Kuala Lumpur. Dan hari ni kita nak dengarkan kisah dari Kuala Lumpur. Okey, boleh kenalkan diri sikit? Okey, boleh panggil aku Mirul. Dan aku lelaki. Lelaki Okey. Nasib baik. Aku pun macam tadi, aku agak macam lelaki. Betul lah lelaki. Okey, okey Mirul. Kita nak dengarkan kisah misteri yang daripada Amirul ni. Agak-agaknya mungkin ada banyak cerita yang nak dikongsikan pada kami and pendengar semua. Okey, boleh ceritakan pengalaman yang pertama? Okey, sebelum tu aku bagi tahu dulu, kejadian ni bukan kat KL lah actually. Kejadian ni masa aku study dekat Terengganu. Okey. Dekat daerah mana, rumah tu kat mana, minta maaf aku tak boleh bagi tahu. So nanti orang tahu, nanti tak elok lah kan. So biar aku bagi tahu negeri saja. Betul. Okey, dan sebelum aku mulakan pun aku bagi tahulah orang kata apa, rumah tu macam mana. So dia macam rumah teres dan ada 3 bilik. Dan ruang tamu dia agak luas lah. Memang luas. So masa kita orang mula-mula pindah kat situ. Sekejap, yang pindah ni family ke macam mana? Bukan. Kita orang student lah. So ni kisah rumah situ. student lah ni Yes, rumah student. Kita orang pindah kat situ. Dan hari pertama kita orang masuk tu, kita orang masuk dalam malam jugalah, dalam pukul 8 malam kot kita start masuk. Kita angkat barang, pindah barang semua. Dan kita orang start kemas-kemas, so semua malam tu jugalah. So pada malam tu, first thing lah yang jadi kat kita orang, dia tak seram tapi membuatkan kita orang agak rasa pelik, muskil semua adalah dia ada bilik depan, bilik tengah dan bilik belakang. Okey, bilik depan dengan bilik tengah ni dia ada toilet yang kongsi connect antara dua bilik ni. So misal dia ada 2 pintu lah, dari pintu depan dengan pintu tengah. So pintu toilet bilik tengah ni tertutup dengan satu almari kayu. Okey, so waktu tu kita orang kemar-kemar, kita tahu ada almari tu. Kawan aku buka, kawan aku jumpa ada satu kaki ayam mentah yang dah kering. Satu kaki ayam, kita tak jumpa bahagian lain dalam rumah tu. Kita jumpa kaki dia satu saja. Yang kuku lagi. So waktu tu kita macam just think positif lah, mungkin haiwan ke kan, kucing ke mau masuk dalam tu, kita tak tahu sebab rumah tu dah tinggal kan, rumah tinggal sebelum tu. So kita kemar macam biasa.
awal-awal tu still tak ada apa-apa. Kejadian ni start masa ada sekali tu kita orang lepak malam standard student kan, akan lepak kat luar rumah ramai-ramai. Dan ada seorang kawan aku ni pergi dapur sorang-sorang. Dia pergi dapur sorang-sorang, dia buat air. Dia nak buat air untuk lepak lah. Secara tiba-tiba dia lari ke depan. Lari sampai kat kita orang tau. Lari memang orang kata apa, muka dengan pucat lah. Dia lari ke depan, dia panggil semua masuk, teman dia dekat dapur. Kita orang pelik lah kenapa kan. Dia suruh teman dia dulu. Nanti dia cakap dah buat air semua. Keluar balik. Baru dia cerita. Tengah dia buat air tu, tiba-tiba dia dengar bunyi cakar dekat pintu. Cakar pintu toilet. Cakar kat pintu toilet. So dia terkejut lah sebab memang tak ada orang lain dekat situ. Pintu toilet pun dia tak tutup rapat. Dia tak tutup habis lah. Maknanya macam ada ruang sikit terbuka. Memang tak ada orang dia. So dia panik. Terkejut lah kan. Dia sorang-sorang pula kat dapur. So dia lari keluar. Start tu kita orang dah macam rasa something lah kan. Tapi kita orang just still remain calm sebab standard kita orang fikir rumah tinggal mesti ada something. Lepas tu standard mana-mana pun adalah benda-benda macam ni kan. Betul. So makin lama makin teruk kita orang kena. Rumah start bahang, panas. So masing-masing pelik lah. Masing-masing dia lah kipas dah buka sampai full dia punya kelajuan. Still panas lagi. So macam tak, orang kata apa, rasa tak best lah dalam tu kan. Ada rasa tak kena, ada rasa ni, tapi still tak bagi tahu lagi tuan rumah. Kita orang macam tak nak bagi tahu tuan rumah kan, sebab rasa benda tu still biasa lagi lah. Maksudnya kita orang tak take serious. Faham tak? Kat situ. So nak dijadikan cerita lagi, ada satu malam tu aku tak ada, aku dah tidur. Dan dalam dekat ruang tamu waktu tu ada 3 orang member aku tengah berborak dalam gelap lah kan. Dia tengah borak-borak tengah malam. Dia tengah borak-borak. Yang seorang ni dia tengah sambil baring, sambil main phone, sambil borak lah kan. Dan dia nak cakap dengan kawan dia, dia toleh kat kawan dia. Tiba-tiba dia nampak dekat belakang kawan dia tu ada satu lembaga hitam. Automatik dia kata apa, dia tarik selimut, dia selubung diri dia dalam keadaan bergigil lah. So yang 2 orang ni panik. Kenapa kan? Esoknya baru tahu cerita. Baru dia cerita. Dan dia nampak masa tu ada lembaga hitam belakang 2 orang tu. Dan kali kedua dia nampak dekat depan pintu bilik aku. Which means aku tidur bilik belakang, dia nampak dekat bilik belakang lah. Waktu tu aku dah tidur, so aku tak tahu apa-apa. So dia nampak 2 kali benda tu. So that's why malam tu dia bergigil. So macam kecoh sikit lah rumah tu. Yang masa dia nampak kau tidur kat bilik belakang tu kan, dia nampak dalam keadaan macam mana? Mungkin dia ada kat sebelah kau ke, ataupun dia depan pintu? Dia depan pintu. Dia depan pintu? Dia depan pintu. Dia tengah pandang member ke macam mana? Yang tu dia tak cakap sebab dia tak nampak lah benda tu menghadap ke mana. Sebab dia nampak hitam saja kan. Okay. Memang dia pasti bukan orang lah. Sebab kalau aku atau kawan aku dari bilik tu, kita orang takkan berdiri depan tu. Kalau kita orang keluar dari bilik tu, kalau kita nampak member tengah borak, kita akan datang kat member. Ataupun kalau nak pergi toilet, kita pergi toilet. Kita takkan berdiri depan pintu macam tu je. So dari situlah. So start tu orang dah makin takut lah dalam rumah tu. Makin rasa tak sedap hati. Dan kawan aku yang sama ni juga, dia pernah alami dekat bilik aku juga, tapi dia dekat luar. Dia nampak dari bilik aku ada orang jengah dari pintu 2-3 kali macam tu lah. Orang jengah ada orang jengah, padahal tak ada orang dalam bilik tu. Aku pun tak ada dalam bilik tu. So dia paling banyak kali kena lah sebenarnya. Dia kena yang jengah. Dan ada juga sekali kita orang keluar pergi makan, ramai-ramai dia tinggal seorang dalam rumah. Dia tinggal seorang dalam rumah dan dia dengar lagu kan, lepak-lepak dalam rumah seorang dengar lagu. Kita orang balik dari makan, dia dah dekat luar. Dia dekat luar berdiri saja. Dia macam mana?
Dia muka tak senyum tak apa. Tapi tak ada gaya kena sampuk lah kan. Tak ada gaya kena sampuk. Tak ada gaya kena rasuk. Dia just berdiri, lepas tu dia pandang kita orang. Lepas tu dia panggil kita orang lah macam biasa. Panggil kita orang. Dia cerita lah. Waktu dia tengah dengar lagu, dia dengar ada seorang tengah nyanyi sekali dengan dia masa tu. Padahal dalam rumah tu tak ada orang. Memang tak ada orang. Semua dah keluar pergi makan. Dia seorang saja dalam rumah tu. Tapi dia dengar ada orang menyanyi lagu yang sama yang dia nyanyi juga. Oh. Start tu dia dengar dan dia lari keluar. Dia dah tak berani lah. So mungkinnya sebab dia keluar tu dia cemas kot, dia tak tahu nak buat apa kan. Mungkin juga sebab dia seorang kan. Memang dia tahu dia seorang dalam rumah. So makin berlarutan benda ni berjadi. Dan yang paling aku rasa yang agak tragis lah, ni aku sendiri yang kena. That time kita nak ada cuti semester. So aku dengan kawan aku ni, kita orang ada last paper untuk hari tu. Yang lain semua dah balik. So kita orang ada paper dalam petang kot. So kita orang kena balik esoknya. Malam tu kita orang tengok movie lah. Macam biasa kita tengok movie berdua. Tempat yang kita orang duduk tu memang betul-betul menghadap bilik kawan aku ni. Ialah bilik tengah lah. Dia tidur di bilik tengah. Memang kita facing pintu bilik dia sambil tengok laptop tengok movie dalam laptop. Dan secara tiba-tibanya memang tak ada angin, tak ada apa. Tiba-tiba pintu bilik dia terhempas dengan kuat sekali. Ini aku rasa yang paling gila aku pernah kena. Memang secara tiba-tiba dia terhempas sendiri. Seolah-olah memang ada orang hempas. Tak mungkin lah angin, sebab aku tak rasa angin langsung masa. Dalam bilik tu pun tak ada tingkap. Ya, dalam bilik tu pun tak ada tingkap. Dan pintu toilet tengah tu pun tutup, tak terbuka. Memang orang kata apa, takkan ada sebab angin nak masuk melalui bilik tu. Memang rupa orang yang hempas pintu tu. Tapi memang tak ada, kita berdua tinggal rumah tu. So automatic stop movie tidur. Stop movie tidur. Tapi malam tu dulu memang susah nak tidur jugalah. Risau apa yang akan jadi pula malam tu. Lepas apa yang jadi tu kau tak ada tanya kawan, siapa yang tutup pintu tu? Tak ada? Tak ada. Kita orang lepas tengok pintu tu terhempas, masing-masing senyap, tak bercakap sampai esok. Tak boleh nak cakap apa. Memang speechless. Memang orang kata apa, aku macam seolah-olah paralyzed tau. Tapi boleh gerak. And then kita orang just tak cakap sampai esok. Esok baru kita cakap balik apa yang jadi malam tadi. Kita orang tak ada jawapan. Dua-dua tak ada jawapan untuk tu. Dan kita orang balik ke rumah masing-masing macam biasa. Yang nak jadikan cerita lagi sekali, ada sekali ni pun waktu tu around maghrib kot aku rasa, dalam 7 ke pukul 8 malam. Ada seorang kawan aku ni, dia tidur di bilik depan dan aku dekat ruang tamu. Aku dengar ada kawan-kawan lain tengah lepak kat ruang tamu. Dia keluar dari bilik tu, dia pandang kat kita orang dan dia lari masuk bilik balik. So dia buat macam tak tahu lah kan. Kita bilik esoknya rasa aku tak berapa ingat lah. Sorry lah. Esoknya dia jumpa, dia bagi tahu kita orang yang dia nampak aku bukan aku. Means aku punya tubuh badan aku ni lain. Muka membengkak, kulit macam lebam-lebam. Dia nampak sekali imbas. So dia dah masuk, dia keluar balik, dia tengok memang akulah kat situ kan. Tapi sekali imbas dia tengok kulit lebam-lebam, muka bengkak. Aku dengar, aku pun terkejut. Aku tak ada apa-apa kan. Dia kata tak tahu, itu yang aku nampak. Dia masa tu tak pelik pula nampak lebam bengkak apa semua tu, dia tak tanya ke? Oh ya asal lebam-lebam ni? Dia tak tanya. Dia cakap dia terus masuk bilik. Dan dia keluar balik, tengok tak ada. Aku macam biasa. Itu dia macam, aku fikir mungkin kau punya perasaan kot. Just nak sedapkan hati masing-masing. Banyaklah yang kita lalui kat dalam tu. So dah habis kisah tu, orang yang sama yang nampak aku tu, dia pergi ke tandas.
Pergi tandas which means bilik aku kat belakang, sebelah aku dapur dan toilet. Dia pergi toilet tu dan aku dah ada dalam bilik dan memang aku facing kat pintu bilik aku. Memang aku nampak lah orang lalu lalang siapa. Aku nampak dia lalu pergi toilet. Then dia keluar, dia terus masuk bilik aku, dia tanya aku, ada siapa-siapa datang toilet tak tadi? Aku cakap tak ada. Sepanjang ni aku tengok kau seorang pergi toilet tadi, tak ada orang keluar masuk dapur kan. So dia kata ada orang ketuk pintu toilet tadi. Kau ada dengar tak? Aku cakap tak ada, aku tak dengar. Aku dengar. Dia cakap dia dengar ada orang ketuk pintu toilet. Sebab tu dia tanya aku siapa kat dapur. Sebab kita orang dah diganggu dengan bunyi ketukan pintu juga sebelum tu. Ada bunyi ketukan pintu dekat pintu dapur belakang. Kita orang dengar bunyi ketuk pintu tapi kita tak layan. Sebab kita orang tahu rumah tu macam mana kan. So dah lepas tu kita orang dah tak tahan. Kita orang terus report dekat tuan rumah lah. Kita report kat dia apa yang jadi semua. Dan tuan rumah cakap tak apa, dia akan tolong lah, dia akan usahakan panggil ustaz. So waktu dia bawa ustaz tu, ustaz tu ada dalam pembantu dia. Ada seorang pakcik ni macam pembantu dia kot aku rasa. Dalam rumah aku waktu tu ada tuan rumah, ustaz, pembantu dia dan aku housemate 3 orang lah. Yang lain semua dah cabut lari dulu. Dia orang takut. So waktu tu ustaz tu masuk, memang dia awal-awal dia dah cakap lah, rumah ni memang panas. Dia cakap memang sangat panas, terasa bahang dia. So nak dijadikan cerita, dia start lah untuk mengubat masa tu. Nak mengubat, aku tak pasti cara dia macam mana, tapi tiba-tiba dia berubah jadi orang lain. Faham tak? Cara dia bercakap bukan macam apa yang aku greet dia masa awal-awal dia datang rumah. Miss, cara dia bercakap tu seolah-olah cara orang Indonesia lama yang bercakap. Macam orang kata apa, orang Indonesia yang cakap baku lah. Macam tu. Masa tu dia tak ada bagi tahu apa yang dia kata. Mungkin dia ada cakap yang masa tu dia nak jadi badan sebagai perantara ke supaya korang boleh komunikasi ke, tak ada? Tak ada. Dia just okay, tak apa, saya akan tolong. Dia diam, dia ada baca apa, dia tarik nafas, lepas dia bagi salam. Tak ada bagi salam tu dah bunyi lain. Aku waktu tu aku bukan nak cakap tak percaya, cuma aku tak pernah berdepan dengan situasi macam ni. So aku tak boleh nak cakap lah benda tu real ke tak. Tapi dari apa yang cara dia bercakap semua, kita orang ceritalah apa yang jadi semua dalam rumah tu, apa yang kita orang jumpa, termasuk kaki ayam tu. So dari situ dia cakap rumah tu dulu, sebelum rumah tu dibina, kawasan tu ada rumah jugalah. Sebelum rumah teres tu dibina, itu dulu pun perumahan juga, rumah lama. Family yang kat situ mengamalkan satu, orang kata apa, perbuatan yang salah lah. Means ada ilmu-ilmu yang macam ni lah. Faham tak? Faham. Okay. Macam tu kan. So dari situ yang kaki ayam tu ada kat situ. Disebabkan itu, benda tu ada kat, dia makan ayam tu kat situ. Okay. So nak dijadikan cerita yang ganggu kita orang tu benda yang dia bela lah. So waktu dia tengah buat, aku dengar bunyi air pipe dekat toilet. Padahal tak ada orang pergi toilet. Masa dia datang pun tak ada orang buka air. So memang tak ada bunyi. Waktu dia tengah buat tu aku dengar bunyi air dekat toilet. So aku abaikan je lah. Dan waktu aku nak pergi bilik aku sekejap kat belakang, aku nak ambil barang aku. Aku pergi, tak ada bunyi dan air pun tak terbuka. Aku fikir datang dari mana bunyi air tu. Tak apa, aku abaikan je, biarkan je. So waktu lepas tu dia ada cakap dengan aku, bukan aku, dengan kita orang. Dia ada minta sediakan bawang putih, paku. Aku tak ingat satu lagi benda tu apa, sebab benda cerita ni macam dah lama. So ada lagi satu tu aku tak berapa ingat. So dia kata ketuk bawang putih ni dekat tempat yang dia tunjuk lah. So mana dia tunjuk, ketuk kat situ.
Tapi dia pesan awal-awal, waktu buat benda ni, nanti kamu akan dengar suara menangis. So aku orang pertama yang tak nak buat benda tu. Sebab aku tak kuat. Kawan aku ni dia macam, dia berani sikit lah. Dia orang berdua ni berani sikit. So diorang yang pergi buat, aku tak berani. Aku cakap kalau tiba-tiba dengar nanti, aku cakap aku tak kuat aku dengar. Masa dia letak bawang putih tu, aku tak silap aku, bawang putih tu kena campak ke dalam toilet ke apa? Aku tak ingat lah. Sebab aku tak ikut, aku tak berani nak ikut. So dia letak, dia campak, automatik bawang putih tu terkeluar balik dari toilet. Oh. Yes, itu apa yang dia cerita lah, aku tak tahu. Sebab aku tak berani nak follow. Diorang dua cerita dengan aku selepas kejadian tu. Diorang waktu bawang putih tu terkeluar dari toilet tu balik, diorang dua saling pandang masing-masing lah. Dia letak balik macam biasa. Dia sekali tu je benda tu melantun keluar. Sekali lagi dia letak, benda tu tak melantun balik. Macam tu lah. So masa tu juga, dalam masa yang sama tu juga, ustaz tu ada minta something untuk dia korek tanah. So kita orang bagi pisau. So dekat depan pagar rumah kita orang ni ada macam tanah lah, ada tanah. So dekat tanah tu aku tak tahu dia baca apa, dan dia terus cucukkan pisau tu kat tanah tu, sekali cucuk dan dia korek. Dan dia waktu tu juga dia jumpa satu bungkusan dengan kain yang lusuh, warna hijau lusuh. Memang dah lusuh sangat. So dia kata ini mungkin ini puncanya kan, sebab seorang pun tak tahu apa itu sebenarnya. Even tuan rumah aku sendiri pun terkejut, apa benda tu. So dia kata tak apa, benda ni dia akan ambil, dia akan selesaikan. So kita dalam masa sama dia ceritakan balik kita orang, belakang rumah kita orang tu ada satu pokok daun kari. Pokok daun kari tu, dan dalam lorong tu juga ada satu rumah yang ada pokok yang tak adalah besar, lebih kurang macam pokok kita orang tu juga. Itu laluan dia. So laluan dia dengan pokok kat rumah kita orang ni, memang kita orang akan dapat dia akan datang kat rumah kita orang lah. So waktu kita orang dengar bunyi ketuk pintu tu, means kalau dia ketuk pintu belakang, maknanya dia dekat depan. Kalau kita dengar bunyi ketukan tu kat belakang, maknanya dia dekat depan. Kalau kita dengar kat depan, maknanya dia dekat belakang. Itu apa yang dia bagi tahu aku. So alhamdulillah lah, lepas dia tolong ubatkan rumah kita orang tu, dan kita orang kemas rumah kan, tebang pokok daun kari tu semua. Alhamdulillah selepas kejadian tu memang dah tak ada apa-apa lagi dah. Dah kiranya kawan aku cakap dia ada dengar bunyi pintu pagar bergoyang, tapi dia tak rasa apa-apa kat dalam lah. Maknanya macam tu lah. Berani pula kawan kau tebang pokok tu aku tak tahu, kawan aku seorang ni dia gila sikit. Sebab aku rasa dia pun dah tak tahan lah. Dia tebang. So, alhamdulillah lah, lepas tu dah tak jadi apa. Aku tak kisah tau dia tebang pokok tu. Masa aku bukan tak kisah, aku bukan fikirkan benda tu kacau kita orang. Aku fikirkan tuan rumah yang akan marah. Suka-suka je dia potong pokok rumah orang. Kalau aku tak kisah kena marah dengan tuan rumah, bukan marah sekali je. Aku kisah benda tu yang ikut kau. So far alhamdulillah tak ada kena apa-apa lah. Sebab kita orang pun dah bersihkan semua, benda tu pun dah tak kacau. Ada kisah yang terjadi lagi dekat rumah tu lepas tu? Lepas tu dah tak ada lah. So far tak ada lah, sebab kita orang dah tak dengar apa-apa yang pelik, yang mas. Sebelum tu kerap jugalah kena tindik waktu tidur. So lepas tu dah tak ada. Yang pelik-pelik pun dah tak ada dah lepas tu. So waktu pun kita duduk, lepas dia dah pulihkan rumah tu, kita orang pun tak lama sangat tidur situ. Lepas kita punya college pindah, kita orang pun kena pindah rumah sebab memang jauh kalau kita duduk rumah. Ada yang plan nak pindah sebab dah tak boleh tahan. Tapi as
you guys tahu Terengganu adalah negeri yang selalu kena banjir kan. So kita orang susah nak cari rumah yang tak kena banjir. That's why kita orang duduk juga rumah tu. Bukan nak tunjuk berani ke tak. Kita orang terpaksa duduk situ sebab kalau banjir lagi susah. Ya. Barang-barang belikan kan. So tak nak kita tahan je lah duduk situ. Okey, sepanjang duduk kat situ, kat rumah tu, ada tak gangguan macam bunyi guli ke ataupun something bunyi dekat atas siling? Ada tak? Oh ya, yang aku ingat ada sekali tu aku tersedar satu pagi tu. Pukul 5 pagi rasa aku dengar ada orang gerudi dinding. Dinding bilik aku lah. Aku dengar kat dinding bilik aku lah. Gerudi pukul 5 pagi macam tu. So mana-mana orang pun akan fikir siapa yang akan gerudi time macam ni kan. Memang ada something lah. Sebelum kita panggil ustaz tu lah, memang rumah something lah. Gerudi, ketuk paku dekat dinding. Guli aku tak sure. Yang pasti semua berkenaan dengan dinding lah. Guli ke tumbuk batu lesung ke memang kita tak dengar. Lebih kepada drill dan ketuk paku dekat dinding. Yang tu mungkin lah aku rasa jiran kau tu dia jenis dia kerja pagi, dia ada masa waktu malam je kan, sampai ke pagi. So dia Betul drill lah aku- time-time macam tu kan. Aku rasa lah. Kalau betul dia buat tu, aku drill singa dia tu. Yang membuatkan kita orang ada keberanian sikit, sebelah rumah kita orang tu, pakcik ni boleh dikatakan yang kita selalu dengar dia mengaji lah. So kita orang agak berani duduk sebelah rumah dia. Pakcik tu kita selalu dengar dia mengaji. That's why kita rasa berani sikit lah duduk situ. Kalau jin-jiran pun macam tak friendly dengan kita orang, aku rasa kita orang pun tak kuat duduk situ. Memang kalau cerita kat orang pun rasa benda ni macam biasa je. Tapi bila alami benda tu, ya Allah. Betul. Dia siapa yang mengalami itu sebenarnya dia akan rasa seram kan. Tapi kalau diorang dengar mungkin dia cakap alah setakat pintu terempas je. Diorang tak rasa pengalaman tu kan. Tuan rumah tu sebenarnya tahu tak apa yang terjadi kat rumah korang ke ada kisah yang sebelum tu mungkin korang tak tahu? Aku tak pasti yang ustaz tu cerita tu dia tahu ke tak. Tapi yang aku tahu, sebelum kita orang duduk rumah tu ada student perempuan dah duduk dulu. Oh, okey. Student perempuan ni dia dah kena dulu actually. Tapi kita orang tak tahu. Oh. Kat rumah tak cerita lah kat kita orang apa-apa pun. Dia tak cerita pun kisah yang jadi kat rumah tu sebelum tu. Dan aku perasan aku dikira katakan ketua dalam rumah sewa tu lah. Bukanlah ketua apa pun, tukang kutip duit sewa je. Sebab aku yang jumpa rumah tu. So tuan rumah tu dia kata, tak apalah Mirul, abang settle dengan awak je, dia kata. Sebab awak dari awal pun abang awak. So rumah sewa awak, maintenance semua apa-apa awak yang bagi tahu, dia kata. Senang, dia tak nak ramai-ramai kan. Biar seorang je yang bagi tahu dia. So waktu tu setiap kali aku pergi bayar rumah sewa, tak kisahlah aku bayar rumah sewa ataupun aku pergi jumpa dia ke, aku terserempak dengan dia ke, dia akan tanya aku, rumah okey tak? So, aku expect macam dia tanya maintenance kan. Rumah ada rosak apa, rumah ada masalah apa, itu je. Aku tak anggap yang benda tu. Rupanya lepas aku cerita kat dia, baru dia tanya kat aku. Sebab tu abang tanya Miro selalu, rumah okey tak? Miro kata okey je. Allah. Aku cakap, saya ingatkan abang bagi tanya saya sebab maintenance rumah ke apa ke. Rupanya abang tahu kisah ni lah, aku cakap kan. Dia cakap ya, macam aku cerita, student perempuan tu dah pernah kena dulu sampai student tu berhenti belajar. Dan waktu dia kena tu, dia kena dalam bilik yang aku tidur, bilik belakang. So bilik belakang ni agak creepy jugalah. So that's why bilik belakang kita orang tak pernah tutup pintu. Apa-apa senang lagi. Jenis gangguan yang perempuan duduk sebelum tu tahu tak macam mana dia kena? Tak pasti lah. Oh, yang tu tak diceritakan lah. Dia tak cerita, cuma dia bagi tahu yang perempuan tu histeria dekat bilik belakang.
Dan lepas kejadian tu dia berhenti belajar. Dan perempuan student yang lain tu semua pindah. Start dari itulah. Yalah, dia satu sebab mungkin dia perempuan. Jadi semangat dia ni dia tak macam lelaki. And ada hari perempuan ni kotor tau. Yes. So mungkin benda-benda ni pun agak gemar lah kan. Bila perempuan senang diganggu. Mungkin lelaki ni kalau kena ganggu pun, satu dia akan cuba positif cepat-cepat tau. Yang kat situ lelaki lah kan. So dia pun tengok korang tak takut sangat, dia pun susah lah nak kacau. Itu pendapat aku lah. And biasalah dia pasal kalau cerita rumah sewa ni, biasalah dia kalau student ni tak adanya kalau masuk tiba-tiba dia nak buat doa selamat ke, tak ada lah kan. Jarang lah kalau ada tu, wallahualam. Tapi kalau ada baguslah. Tapi kepada penonton yang mana mungkin sedang belajar ataupun kerja, bila dapat rumah baru ataupun rumah sewa yang korang nak pakai untuk kerja, untuk belajar, so mungkin perlu ada buatlah sedikit pendinding. Senang je, mungkin dengan ayat-ayat lazim dan juga sedikit azan. Okay, amalkan tu, insyaAllah benda tu tak mengganggu. And setiap malam tu kalau ada masa lapang boleh lah lapang-lapangkan baca Quran kan. So, yang satu aku nak pesan, dah duduk rumah sewa, tolong jangan tinggal solat. Dan kalau boleh setiap masa solat berjemaah. So benda tu memang takkan dekat lah. Yang satu sebab, mungkin salah satu sebabnya kita orang ni tak jaga kebersihan dalam rumah. Bukanlah kotor sangat, tapi biasalah rumah sewa kan. Maksud aku student bujang, jenis okok. So otomatik rumah tu akan berbau. Tu pun salah satu lah kebersihan So kita orang belajar dari kesilapan tu semualah. So waktu kita nak pindah rumah baru tu, kita orang belajar dari kesilapan. Alhamdulillah rumah baru tak kena apa-apa. Nampak tu guys. Yang mana yang nak baru ada rumah sewa tu, ingat kena bersih. Terutamanya yang bujang ni. Kadang-kadang muka handsome, cantik, tapi kebersihan macam so benda-benda ni bukanlah kadang kita saja tak suka kan. Sedang tapi ada benda lain yang suka. Jadi kita cuba elakkan. Mungkin kita dah perfect lagi segi lain, tapi kalau kebersihan tak cantik, tak cun jugalah. Takut ada benda yang lain suka duduk kan. Dah makan, cuci, jangan tinggal. Yang mana perempuan tu pandai-pandailah buang kan. Janganlah tinggal lama-lama kat situ, takut ada yang datang tuntut nanti. Okey Mirul, terima kasih sebab sudi bercerita dengan kita orang Aku pun ni first time ni dapat caller daripada KL. Okey, walaupun dia cerita bukan kat KL, tapi ini adalah caller dari KL. Kepada anda di luar sana yang baru tonton, jangan lupa like, share dan subscribe. And yang dah subscribe, komen kat bawah tanda support anda kepada kami. Okey, jumpa anda pada minggu akan datang. Assalamualaikum.